الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita nak menafsir surah An-Nas. Ayatnya 6 ayat dalam surah An-Nas. Iaitu kalau ikut susunan surah dalam Al-Quran, dia ayat yang ke-114. 114, Al-Falaq 113, Al-Ikhlas 112. Surah yang terakhir dalam Al-Quran 114 surah, di surah yang terakhir 114. Surah An-Nas yang mengandungi 6 ayat yang telah kita bincangkan perkaitan antara surah Al-Falaq yang dipanggil Ma'udzatain, 2 ayat yang perlindungan. Bagaimana Allah mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mengamalkan ayat-ayat tersebut, surah-surah ini walaupun pendek, ialah untuk minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah berkata dalam surah Al-Ikhlas, Allah kata Allahus Samad, Allah tempat meminta. Dan Allah bawa dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, minta lindung kepada Allah yang telah menciptakan waktu subuh. Hingga akhir ayat. 5 ayat daripada surah Al-Falaq. Dan surah An-Nas ada 2 bahagian surah An-Nas. Bahagian pertama ialah bahagian uluhiyah, rububiyah, mulukiyah, iaitu menceritakan tentang kekuasaan Allah SWT, menceritakan tentang ketuhanan Allah, menceritakan tentang keesaan Allah, menceritakan tentang sifat pelihara Allah Ta'ala untuk manusia. Sebab itu Allah selalu menggunakan perkataan a'udzu, aku minta lindung, minta lindung, minta lindung. Sebab kita memerlukan pertolongan Allah SWT. Untuk memberikan pertolongan hanya Allah Ta'ala. Allah kata, Allah sebut dalam Quran banyak menyatakan tentang kebesaran Allah. Azizul Ghafur, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Allah sebut Allah Qawiyun, Tuhan yang paling perkasa, paling hebat. Pemilik yang paling hebat. Menciptakan manusia-manusia yang lemah. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan tentang Qul a'udzu birabbil nas. Katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas. Minta lindung dengan siapa lindung? Melindungkan diri daripada manusia. Kenapa Allah kata minta lindung pada manusia? Siapa itu manusia? Allah nak cerita tentang sifat manusia itu apa dia. Banyak hadis atau ayat Al-Quran menceritakan tentang jelas tentang manusia. Daripada hadis riwayat oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi SAW telah bersabda. Ini nak cerita tentang manusia. Allah sebut Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku minta lindung daripada manusia. Minta lindung kepada Allah Ta'ala. Manusia ni ada baik, ada yang tak baik. Ada yang ada masalah, ada yang tak ada masalah. Tapi Allah kata seluruh manusia. Sebab manusia sejak dulu lagi sampai ke hari ni. An-nas, sifat manusia tu. Tentang kejahatan, kemungkaran, tamak, haluba. Ceritakan tentang manusia, contoh yang paling mudah kita buat kisah Qabil. Manusia yang pertama daripada anak sulung Nabi Adam AS. Di kalangan anak, dia adalah manusia yang pertama. Setelah Adam dan Hawa. Allah berikan dia bapa yang terbaik. Adam. Allah berikan dia ibu yang terbaik bernama Hawa. Allah berikan dia adik lelaki yang terbaik bernama Habil. Hidup dalam persekitaran yang tidak ada gangguan. Tidak ada pengaruh daripada makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada pengaruh daripada kawan-kawan pengaruh persekitaran yang lain. Dia dididik sepenuhnya oleh Nabi Adam, dididik sepenuhnya oleh Hawa. Daripada manusia yang pertama diciptakan, daripada manusia yang kedua juga diciptakan, kemudian ada adik bernama Habil, orang yang baik. Tetapi sifat manusia yang diberikan Allah Ta'ala nafsu, akhirnya dia berubah daripada anak yang baik kepada anak yang tidak baik. Daripada anak yang ingat Allah Ta'ala kepada anak yang jauh daripada Allah SWT. Buat satu tindakan seolah kadar berbanding dengan adik dia Habil. Ini sifat manusia. Allah juga bawa seorang rasul bagaimana seorang rasul telah mendidik manusia. Nabi Musa AS. Allah bawa Nabi Musa duduk dalam istana Fir'aun. Fir'aun
telah terbukti kejahatan yang Allah sebut dalam Quran tentang kejahatan Firaun. Pada manusia diangkat menjadi raja dan dia mengangkat dirinya pula jadi Tuhan. Tapi kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia masih lagi bergerak, masih lagi bertebaran, masih lagi ada. Bila Allah jodohkan dia dengan Aisyah ataupun Asia, isteri yang paling baik, yang terbaik. Selayaknya bagi Fir'aun yang sejahat itu, maka Allah sepatutnya akal manusia mengatakan dia dapat isteri yang jahat. Tetapi dia mendapat isteri yang solehah bernama Aisyah atau bernama Asia. Cukup solehah. Layan Fir'aun dengan sebaik mungkin, sentiasa taat pada suami dia, sentiasa tidak ingkar pada suami dia. Cuma bezanya Asia ialah Asia menyembah Allah SWT. Fir'aun mengajak manusia menyembah dia. Tak cukup dengan itu, Allah bawa lagi Nabi Musa masuk dalam istana Fir'aun. Seorang Nabi, seorang Rasul. Daripada keturunan Ali Imran. Keturunan Imran. Masuk dalam kurungan istana Fir'aun. Untuk bersama-sama berdakwah pada Fir'aun. Ni Nabi dan orang yang isteri bernama yang Asia yang terbaik duduk dalam istana Fir'aun. Tapi Fir'aun tetap tidak mahu berubah. Kemudian pula datanglah Harun untuk bantu Nabi Musa AS. Bersama-sama berdakwah untuk memulihkan Fir'aun. Memulihkan akidah Fir'aun. Tapi Fir'aun dalam keadaan sombong, bongkak. Maka dia terus berkekalan sehinggalah dia mati. Begitu kan Namrud. Seorang raja. Ya, ada riwayat mengatakan Namrud berkahwin dengan mak di sini Subang Mahram. Jadi, apa berlaku pada Namrud? Akhirnya dia juga mengisytiharkan diri Tuhan. Maka Allah bawa Nabi Ibrahim AS untuk menegur dia. Untuk mendidik, mentarbiah dia, berdakwah pada dia. Nabi Ibrahim, siapa tak kenal, Nabi yang terbaik yang Allah bawa pada Namrud. Untuk membantu Namrud supaya sedar. Tapi akhirnya Namrud mati dalam keadaan kemungkaran. Ini sifat manusia. Sebab itu Allah kata, Qul a'udhu birabbin nas. Wahai Muhammad, beritahu pada orang lain. Aku ni Tuhan bagi manusia. Aku ni pemilik bagi manusia. Aku ni Allah bagi manusia. So, apa itu manusia? Dalam hadis yang jelas daripada Abdullah bin Mas'ud, bahawa Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya, kita nak tengok tentang manusia itu siapa dia. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptanya di perut ibunya. Dalam keadaan air mani selama 40 hari. Allah mulakan tentang asal usul penciptaan. Memang kita tahu asal usul manusia daripada tanah. Min turab, daripada tanah. Tapi Allah nak cerita tentang kejadian manusia seterusnya. Sesungguhnya setiap kamu dikumpulkan penciptaan dalam perut ibu. Dalam perut. Dalam keadaan air mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi seketul darah selama 40 hari. Kemudian berubah lagi menjadi seketul daging selama 40 hari. Kemudian diutuskan malaikat kepadanya dan ditiupkan kepadanya roh. Barulah ditiupkan roh. Malaikat yang meniupkan roh dengan izin Allah SWT, dengan arahan Allah Ta'ala, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Maknanya, setiap janin yang berada dalam perut ibu, yang telah dimasuki roh, maka ada 4 perkara yang telah Allah tetapkan. Tertulis padanya. Pertama, Allah tetapkan tentang rezekinya. Banyak mana rezekinya Allah dah beritahu. Tapi manusia tak tahu. Allah dah tentukan rezekinya banyak mana. Kemudian Allah dah tentukan ajalnya. Berapa lama umurnya, di mana tempat kematiannya, bagaimana cara matinya dan sebagainya Allah dah tentukan. Yang ketiga, Allah tentukan amalnya dan kesudahan sama ada derita atau bahagia. Allah dah tentukan. Demi Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya di antara kamu ada yang melakukan amalan syurga sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal lagi sehasta. Amalan syurga daripada lahir, kemudian setelah usia balik, sampailah tua dan sebagainya. Nabi kata ada yang Allah bawa dia dengan amalan-amalan syurga sampai sehasta lagi nak masuk syurga dengan amalan tersebut. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, lalu dia bertukar arah ke arah
amalan ahli neraka. Dia berubah. Maka masuklah di ke dalam neraka. Sesungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amalan ahli neraka, dia rasa hasta lagi. Tetapi ditetapkan baginya ketentuan untuk masuk syurga, maka Allah masukkan dia ke syurga dengan amalan-amalan syurga. Riwayat Muslim daripada hadis yang 2643. Ni nak cerita tentang manusia tu, ciptaan manusia. Seperti Allah kata, "Qul a'udzu birabbin nas." Minta lindung ya Allah. Cakap Muhammad pada manusia, pada umat-umatmu, pada hamba-hambaku. A'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Minta lindung daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Sebab manusia ni dia berubah-ubah. Jadi Allah bawa lagi melalui Rasulullah, ajar Rasulullah sampai kepada kita apa lagi tentang sifat manusia. Nah, hadis yang riwayat oleh Ali bin Abi Talib bahawa Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya, tidak ada jiwa yang bernyawa melainkan telah ditulis atau ditentukan tempatnya di syurga ataupun neraka. Dan telah ditulis atau ditentukan juga bahawa ia akan menderita atau bahagia. Allah nak tentukan. Allah nak beritahu pada manusia melalui Rasulullah SAW, "Wahai manusia, sebenarnya kehidupan kamu semua aku dah tentukan. Yang mana ahli syurga, yang mana ahli neraka aku dah tentukan. Aku dah sampaikan, aku dah tak maklumkan dalam bentuk ajaran Nabi kamu telah menceritakan begitu." Jadi Allah bawa lagi dalam surah Asy-Syam ayat 8. Allah kata, Allah firman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah akan mengilhamkan manusia untuk mengenal jalan yang membawa kepada kejahatan dan membawanya kepada bertakwa. Jadi Allah ilhamkan tentang perbuatan supaya manusia ini bila Allah beri petunjuk di arah kebaikan, bila Allah berikan benda yang Allah sesatkan di arah kejahatan. Jadi semuanya diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Allah berikan apa untuk kita? Allah berikan kita akal. Akal ni boleh menentukan baik dan buruk. Tetapi pergantungan 100% pada akal tak boleh. Akal ni terpaksa dipandu oleh syariat. Ada ketiganya akal fikir baik tapi syariat kata tidak. Contoh yang paling mudah. Contoh makanan. Akal kata apa saja yang membawa zat protein. Dia ada protein, dia bentuk karbohidrat, dia bentuk ada vitamin A, B, C dan D, E ke sebagainya. Baik untuk manusia. Akal kata begitu. Tapi syariat kata tak. Sebab belum tentu yang baik itu halal. Dan setiap benda yang halal, mungkin pada pandangan kamu, tak nampak zatnya kurang zat tapi dia baik si Allah Ta'ala. Allah sebut halalan thayyibah. Halalan thayyibah, benda yang halal dan baik. Allah letakkan halal dahulu baru baik. Jadi matlamat manusia ialah mencari yang halal, barulah cari yang baik. Cari yang baik tapi tak halal, tak guna juga. Memang benda nampak benda baik banyak pada mata pandangan manusia. Tapi benda yang tak halal, memang sumber kewangan ataupun duit ni baik. Bagus membantu manusia dalam kehidupan. Tapi cara mendapatkan duit, cara yang tidak halal. Gunakan rasuah. Memanglah anak-anak dapat makan mewah. Isi dapat makan mewah. Duduk rumah besar, kenderaan yang baik, kenderaan yang macam-macam jenama. Yang hebat-hebat, jam tangan mungkin ada hampir 1 juta. Mana baiklah tu. Orang mata pandangan manusia kata, hebat dia. Bahagialah dia. Sebab nampak benda yang depan mata. Tetapi yang halalnya katakan dia tidak halal. Sebab sumber dananya sumber yang tidak halal. Dia benda-benda haram. Daripada pengubahan wang haram. Daripada rasuah. Daripada rompakan. Daripada penipuan. Daripada usaha-usaha bertindak menipu. Scam. Buat scammer dan sebagainya. Guna masuk pelaburan-pelaburan yang tidak halal, yang haram. Memang kita nengok hasil ni banyak. Tapi sumber yang tidak halal. Sedangkan matlamat Islam meletakkan halal dahulu. Barulah kebaikan. Cari yang diterima oleh agama. Barulah kamu fikir yang kebaikannya pula. Jadi Allah nak cerita tentang surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Minta lindung
Allah kata minta lindung padaku tentang kejahatan manusia. Dia minta, sebab bukan kita nak jumpa manusia yang jahat. Kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita tak jumpa manusia yang jahat. Itu tujuan surah An-Nas maklum pada kita. Jangan sampai Allah aku bertemu, berlindung. Jangan sampai aku bertemu dengan manusia-manusia yang jahat. Jadi, siapa yang mempertemukan manusia? Allah SWT. Jadi, kita minta lindung pada pada pemilik yang mempertemukan manusia dan pemilik yang boleh melindungi kita dari bertemu manusia. Maka Allah minta pada Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. Ya Allah, janganlah aku jumpa manusia yang jahat-jahat. Ya Allah, hidupku ya Allah. Jumpakan aku yang baik-baik. Jumpa kawan-kawan yang baik-baik. Jumpa rakan kerja yang baik-baik. Jadi Allah pertemukan dengan yang baik-baik. Jumpakan aku orang yang dapat menasihati aku dengan perkara kebaikan. Sebab hadis Nabi mengatakan ad-dinu nasihat. Agama ini satu nasihat. Tanpa nasihat tak adalah agama. Sesungguhnya agama ialah memberi nasihat. Kadang-kadang ada orang panas dengan nasihat. Tapi inilah agama. Allah kata tentang agama. Apa dia Allah kata tentang agama? Allah cerita tentang agama ialah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah menceritakan bagaimana agama yang Allah redha, Allah sempurnakan agama. Dan yang aku redha agama dekat dunia adalah agama Islam. Jadi ikut cara Islam. Dalam cara Islam, ada benda yang halal, ada benda yang haram. Ada benda yang wajib, ada benda yang harus. Ada benda yang sunat, ada benda yang makruh. Jadi itulah peraturan. Cuma manusia ni kadang-kadang dia tak suka ikut peraturan. Jadi sebab tu kita perhatikan dalam suasana COVID sekarang ni, hari demi hari, hari demi hari, ada saja orang kena saman. Ada saja orang tak nak ikut peraturan. Sebab sifat manusia begitu. Dia memberontak. Nak berbuat satu perkara yang berlawanan. Sebab tu Allah kata, a'udzu birabbin nas. Minta lindung ya Allah daripada manusia. Daripada kejahatan-kejahatan manusia, daripada manusia itu sendiri. Sebab kita tak tahu sama ada orang yang kita jumpa tu baik ataupun tidak. Sebab sifat manusia ni berubah-ubah. Rupa boleh berubah-ubah. Pakaian cantik, pakaian orang baik-baik. Tapi akhlak teruk. Ada orang yang baru jumpa kawan. Kawan tu memang tengok wajah semua baik. Duduklah serumah, duduk masih sewa. Tapi bila duduk masih sewa sebulan, 2 bulan, watak sudah berubah ikut kejahatan yang dia bawa, yang diajak oleh kawan dia tadi. Dulu biasa solat, dah mula tinggalkan solat. Dulu baca Quran, dah mula tak baca Quran. Dulu tak biasa keluar malam, dah rajin keluar malam sampai tak balik-balik rumah. Dulu tak biasa minum arak, akhirnya cuba sikit-sikit, dah tua lekat je ketagih arak. Dulu tak pernah berjudi, akhirnya main sikit-sikit judi, akhirnya jadi taik judi. Dulu tak kenal kelab-kelab pelacuran, akhirnya dah pergi jumpa melanggan pelacuran sebagainya. Ni hubungan, tarikan. Sebab tu Nabi selalu berpesan, agama anak kamu ikut siapa kawan dia. Agama anak kamu ikut siapa kawan dia. Maknanya pengaruh kawan tu kuat. Mak bapak sudah beri yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi kawan punya pengaruh lebih kuat daripada pengaruh mak bapak. Mak bapak kejut waktu subuh. Zuhur, solat, kejut. Tapi lihat ni nak bangun. Kawan bunyi horn je. Tak dengar perkataan nama pun. Bapak saya sebut nama. Rahman, Abdullah, Razak. Sebut nama lengkap. Kawan hanya bunyi horn. Bapak sebut, mak sebut nama, sebut apa, siap belai, pegang. Tak bangun. Tendang pun ada lagi. Ada yang tendang, ada maki hamun mak ayah dia. Kan? Sebab ganggu dia tidur. Kawan hanya telefon bunyi, ini dah angkat. Oh, tu mesra. Tu berubah wajah, gembira. Tadi letih, tu gembira. Kawan horn dengan motor bunyi, tin, tu bangun dah. Gerak bangun, bingkas bangun. Mak ayah sampai duduk sebelah, sampai 5 minit, 10 minit cakap pun tak bangun-bangun. Tu Nabi kata begitu. Agama anak kamu mengikut siapa kawan dia. Kalau kawan Nabi dah beritahu. Jadi siapa kawan tu? Orang. Sebab tu Allah selalu nasihat kepada kita. Qul a'udzu birabbin nas. Minta lindung kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, jangan sampai aku bertemu dengan orang-orang yang tak elok ni. Jangan sampai aku bertemu orang-orang yang membawa aku kepada jalan sesat. Jangan sampai aku bertemu dengan orang-orang yang membawa aku menderhaka padamu, ya Allah. Jangan sampai aku jumpa orang yang mengajar aku benda yang tak elok sehingga aku berubah. Tak tutup aurat dan sebagainya. Jadi ini pengaruh. Allah cerita pengaruh. Kuat je pengaruh. Siapa yang paling berpengaruh, maka kuasanya begitu kuat. Cakap boleh mempengaruhi orang lain. Orang lain boleh dengar datang. Walaupun salah, tapi kuasa percakapan dia
menyebabkan dia salah tu jadi orang anggap tak salah. Dari segi kekayaannya, memang dia salah. Tapi kerana kayunya dia, pengaruh duitnya, sehingga orang kata, oh dia tak salah, dia okey, betul. Jadi kuasa dengan sebab kekayaan dan sebagainya, harta dan sebagainya. Jadi ini manusia kan bertopengkan kebaikan tapi sebenarnya tidak. Jadi Allah sebut pada ayat kedua, Malikin Nas. Berlindung kepada aku, wahai manusia. Berlindung aku supaya kamu aku dapat selamatkan kamu daripada manusia. Kenapa kamu berlindung aku? Kenapa kamu perlu berlindung aku? Malikin Nas. Sebab aku raja yang memerintah manusia. Allah sebut bukan Allah saja, bukan manusia saja yang Allah perintah. Wah, seluruh alam. Sekecil-kecil zarah sampai sebesar-besar, semua Allah punya. Tapi dalam surah ni Allah kata ni surah An-Nas, surah manusia. Jadi Allah kita manusia lah. Kita tengok tajuk cerita tu tajuk seram. Cerita seram. Misteri seram. Tapi bila buka cerita tu tengok bukan seram, cerita komedi. Kan tak betul? Cerita komedi. Tapi dalam tu langsung tak ada cerita. Dah, tak betul juga. Sebab tu Allah bawa kisah surah An-Nas, kisah manusia. Allah bawa kisah cerita tentang manusia. Allah tak bawa kisah-kisah lain. Jadi, kalau kita kata ini Allah ni raja yang memerintah manusia, yang lain Allah raja juga memerintah juga. Tetapi dalam surah ini Allah cerita tentang hal manusia. Allah kata Malikin Nas. Malik yang memiliki manusia. Malik yang milik dia, pemilik dia adalah Allah SWT. Jadi manusia ni bila dimiliki oleh Allah Ta'ala, dia terikat dengan hukum. Dia terikat dengan undang-undang. Macam kita lah. Kita ada pasport, kita ada IC, kita warga negara Malaysia. Bila sebut warga negara Malaysia, kita terikat dengan undang-undang yang berada di Malaysia. Kita terikat. Kalau naik kapal terbang kan, sebelum kapal terbang tu mendarat, biasanya kapten kapal akan maklumkan ni bahaya, ingatan pada para penumpang sekalian di Malaysia, sesiapa yang terdapat ada tersimpan dadah sebagainya, disabitkan kesalahan dadah di jumlah sampai sekian-sekian boleh hukuman maut, hukuman mati, gantung sampai mati. Kita tahu dah, tu undang-undang. Negara lain cara-cara dia. Mungkin tak ada hukuman mati, di Malaysia ada. Ini pergi negara pula, negara Arab Saudi dan sebagainya. Mungkin lain. Pergi negara di negeri Aceh. Ikut undang-undang syariat. Zina, kena rotan, ni dan sebagainya. Tapi pergi di Jakarta tak ada apa. Sebab dia ada lokaliti yang tertentu. Jadi Allah nak cerita pada kita Malik. Siapa pemilik kita? Allah. Allah pemilik kita. Maka kita kena ikut arahan pemilik kita. Kita ni hamba. Allah ni pemilik. Jadi hamba tak boleh lawan pemilik. Hamba sampai bila-bila. Jadi Allah ni dah letakkan hukum, dah tetapkan syariat. Allah dah ada prosedur-prosedur kerja dah ada. Lelaki, ini urutan kerja ni. Wanita, ini cara hidup dia. Ini dia. Buat ni boleh, tak boleh. Ni boleh, tak boleh. Tapi sifat manusia yang balik sekali Allah kata An-Nas tadi, melawan. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, yang paling menyedarkan kita ialah qalilan ma tashkurun. Terlalu jelas Allah kata qalilan ma tashkurun. Qalil sedikit sangat hamba ku yang bersyukur. Selebihnya memang tak bersyukur langsung. Ini sifat manusia, sifat tamak, sifat tak puas hati dan sebagainya. Allah bawa kisah-kisah yang lain. Pada pemilikan Allah cuba Malikin Nas. Aku ni pemilik manusia. Jadi bila sebut pemilik, mana peraturan Allah kita kena ikut tanpa soal. Tapi ada orang menyoal Allah Ta'ala. Ada yang tak puas hati dengan Allah SWT. Ada yang menentang Allah SWT. Dia tahu menentang, memang gagal. Allah kuat, lebih kuat. Allah Maha Perkasa, Qawi, Maha Penguasa. Tapi nak lawan juga Allah SWT. Tapi ini sifat manusia. Dalam ayat ketiga Allah sebut Ilahin Nas. Aku bukan saja pemilik, aku Tuhan untuk manusia sembah. Allah ceritakan tentang sifat-sifat ketuhanan. Siapa ni Allah? 3 surah yang kita dah kaji, yang pendek-pendek tentang Qul Huwallahu Ahad, Allah nak cerita tentang Allah. Allah membawa kisah tentang Allah.
supaya hamba ni kenal siapa tu Allah. Qul huwallahu ahad, katakan Allah ni satu. Walaupun dia satu, Allahus samad. Allah tempat minta semua makhluk-makhluk. Allah ada banyak masa untuk mendengar. Allah ada banyak harta untuk beri hadiah. Allah ada banyak nikmat rezeki untuk manusia. Sehingga Allah sebut dalam Quran, jika kamu nak menulis semua nikmat-nikmatku, kamu ambillah cinta dakwatnya pada 7 lautan. Nescaya air di lautan 7 tu habislah, tapi tak habis lagi nak menulis. Kamu perlukan lagi 7 lautan lagi. Kalau Allah bagi lagi 7 lautan, kering. Kamu nak tulis lagi nikmat tak boleh. Tetap ada lagi yang nak ditulis. Jadi nak ceritakan di sini bagaimana Allah ni ialah pemilik. Allah ni tempat minta. Allah sebut dalam surah ni, Allah ayat ketiga Allah kata ilahin nas. Aku ni Tuhan untuk kamu sembah. Yang sembah benda lain. Aku dah describekan diri aku. Aku ni tempat kamu minta tolong, minta lindung. Aku ni memiliki kamu. Aku ni Tuhan bagi kamu dan kamu akan sembah aku. Ikut arahan, ikut perintah, ikut ibadahkannya kenakan aku. Sebab tu kita doa, kita solat dan sebagainya. Solat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Haji lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Semua kan Allah, kan Allah, kan Allah, kan Allah, kan Allah. Itu ketauhidan. Sifat tauhid. Semua urusan kan Allah, kan Allah, kan Allah. Tidak buatkan Allah, dia tak jadi lain. Dia jadi lain. Tapi soal. Buat apa pun tetapkan Allah. Solat kan Allah, puasa kan Allah, zakat kan Allah, haji kan Allah, umrah kan Allah, sedekah kan Allah, beri belanja kan Allah, buat baik semua kan Allah. Sebab baru Allah boleh beri pahala. Lepas tu Allah sebut dalam apa lagi surah? Surah At-Taubah. Apa kata? Dan mafhumnya, saya nak cerita mafhum. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Surah At-Taubah Allah kata, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali menyembah Allah yang esa. Allah tak perintah apa-apa pun. Allah cuma perintah satu, sembah Allah. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kamu sembah selain pada dia. Tak ada. Tak ada nak sembah apa selain pada dia, tak ada. Kenapa? Dia suci daripada benda-benda yang perlu disekutukan. Terlalu bersih. Tak ada langsung. Tapi ada juga manusia. Balik pada Anas tadi. Ada juga manusia. Cari juga yang lain. Cari bintang. Cari bulan. Cari matahari. Cari patung. Cari batu. Cari pokok. Serba-serbi dia cari. Sedangkan tak ada. Sebab itu Allah mencipta semua serbi. Tapi dengan sifat manusia ini, manusia masih lagi tak faham-faham. Bukan tak faham sebab sombong. Sebab ingkar arahan. Bukan tak faham-faham. Manusia Allah berikan akal untuk memaham. Memang manusia faham. Tapi gulungannya ingkar arahan. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga cerita tentang Allah je. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ni cerita tentang Allah. Allah cerita lagi pada ayat keempat. Ini masuk dalam bahagian kedua surah An-Nas dan ayat keempat. Allah kata, aku nak cerita pada kamu tentang musuh kamu pula. Ini tentang musuh. Siapa tu musuh? Syaitan. Apa syaitan buat? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan syaitan yang membisik-bisik yang biasa secara sunyi-sunyi. Nak was-was. Min syarril waswasil khannas. Was-waskan. Makna kelirukan. Cuba menggambarkan suatu benda yang kelang kabut. Mewas-was, membisik-bisik. Khannas. Jadi dalam keadaan belakang-belakang sama-sama. Akan sama-sama. Mereka bisik. Sebab tu Nabi kata dalam diri kita ni ada qarin. Ada qarin. Siapa tu qarin? Qarin mana penamping. Lalu Aisyah kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu juga ada qarin? Ada. Qarin ni, setiap manusia yang dilahirkan, dia ada qarin, ada penamping. Penamping ada jin. Dan dia ni akan mengganggu dan mengajak manusia kepada kejahatan. Jadi Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Tuhan juga ada qarin? Ada. Tetapi aku telah mengislamkan dia, dia mengajak aku pada kebaikan. Jadi hanya Rasulullah sendiri yang terpelihara, maksum, terpelihara. Tapi selain daripada Rasulullah, daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, semuanya diganggu oleh qarin tadi. Diganggu oleh pendamping-pendamping tadi. Termasuk Aisyah, termasuk Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Ali, termasuk Osman, dan termasuk diri kita dan sampai bila-bila pun.
Seluruh manusia begitu. Min syarril waswasil khannas. Membisik-bisik. Kita tak nampak dia, tapi dia bisik dalam hati kita. Dia bisik kat telinga kita seolah-olah macam dia cakap, buatlah, buat tak apa, boleh tu. Buat sikit je, lepas tu minta taubat. Alah, dia benda tu sikit sangat. Minum lah, minumlah satu sudu, satu teguk. Nanti kawan tak, kawan lari. Jadi cara nak umpan kawan, ambil je lah. Dia belanja tu. Kau beli sendiri. Kau belanja. Kau beli jangan minum. Tapi kalau belanja, ambil je sebotol lah. Yang umpan. Macam juga orang berjudi kan. Alah, judilah. 100. Bukannya miskin sangat 100 ni. 100 kalau kalah kibat lah. Menang. Dari tamak. Akhirnya, habis semua duit tu. Hutang lagi. Dah tergadai serba-serbi. Jadi, inilah qarin. Inilah waswas. Inilah syaitan. Min syarril waswasil khannas. Tugas dia bisik. Membisikkan, menggoda. Ini menggoda. Bukan paksa, goda. Kan? Macam kita tengok sales girl kan. Macam mana dia goda orang? Dia goda pembeli. Ni memang teknik dia menggoda. Sehingga kan mula-mula memang tak nak beli barang tu. Tapi bila dah tergoda, bukan beli satu kedai kita borong. Sebab tergoda kan, habis. Patutnya satu tak beli. Ni menarik ni. Oh, macam bengkel juga. Kalau nak repair, datang untuk repair satu. Tapi mekanik kata, bang, ni pun rosak bang, kalau buang ni top bawah. Okey, tukar. Sambung macam harga sebiji motor pula. Bisikkan. Rayuan. Tak paksa. Tapi rayuan ni memang susah nak lepas kali. Ni merayu. Ini cara godaan merayu. Jadi begitu juga. Dan JRO pun begitu juga. Merayu. Kan? Untuk merayu, pujuk, panggil yang baik-baik. Orang yang hilang, yang kurang kasih sayang, bila dia buat, dia belai-belai macam itu, maknanya mudah tertarik. Jadi hubungan kasih sayang itu penting. Ayat keempat. Sebab tu Allah sebut dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Allah kata, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dan tidak mengendahkan pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, ini Al-Quran, kami akan adakan bagi syaitan yang menghasut dan menyesatkannya. Maka jadilah syaitan itu teman karibnya. Teman kariblah, berdamping. Kan? Jadi, ayat yang kelima. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa tugas syaitan? Apa tugas hakiki dia? Dia ada tugas hakiki dia. Tugas betul-betul, 100% tugas dia. Tugas hakiki dia. Yang ni tugas sambil-sambil. Hakiki dia apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisik-bisik ke dalam dada-dada manusia. Hati. Tengok. Bisik, cakap, rayu dengan menarik perhatian. Lepas tu kita lihat bagaimana syaitan bermula dengan Nabi Adam AS dan Hawa. Bisik, cakap dengan Hawa, cakap dengan Adam, makanlah boleh. Fawaswasallahumus syaitan liyubdiyalahuma ma wuri'anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tengok gaya syaitan memujuk Nabi Adam AS dan Hawa. Apa dia kata? Allah sebut dalam Quran surah Al-A'raf ayat 20. Maka syaitan membisikkan. Allah sebut macam mana Adam dan Hawa dibisikkan. Dibisikkan fikiran jahat kepada kedua-duanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu aurat yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Bisik je. Pakaian cantik, tapi dibisik supaya aurat terbuka. Dan syaitan berkata, Tuhanmu tidak melarang untuk mendekati pokok ni. Diubahnya lain. Allah kata, wala taqraba hazihi syajarah. Allah dah beritahu dah, wala taqraba hazihi syajarah. Dan kamu kedua-duanya rapat pokok ni. Tapi dia cerita lain, sebenarnya Allah tak larang. Mana Allah nak larang? Allah sayang kamu Adam, Allah sayang kamu Hawa. Kamu buat macam mana dosa pun tetap Allah ampunkan. Yang ni tak ada apa-apalah, Allah bukan larang. Allah tak larang pun, kamu jangan salah faham. Sedangkan Allah larang. Allah dah sebut dah. Tapi iblis atau syaitan tadi datang, tak dia pusing balik. Tak, Allah tak larang pun dekat pokok tu. Sebenarnya apa Allah kata? Allah nak tengok, nak uji kamu sebenarnya. Sikit je sebenarnya. Supaya kamu jangan makan. Sebab Allah tak bagi. Sebenarnya Allah bagi.
Allah bagi kamu makan, tapi sahaja nak uji jangan makan. Sebab Allah tak nak kamu berdua menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal selama-lama dalam jannah atau syurga. Jadi dia pujuk iblis, pujuk Adam dan Hawa makan makan. Sebenarnya makan. Bila kamu dapat makan buah ni sebenarnya kamu boleh kekal abadi. Ni buah abadi ni. Buah khuldi, buah kekal abadi. Jadi makan. Bila kamu makan kamu tak mati-mati. Sifat manusia kan tak nak mati. Apatah lagi seperti Adam dan Hawa ketiga itu duduk di tempat yang nikmat. Semua nikmat ada. Bila dipenuhi dengan nikmat-nikmat, manusia tak nak melepaskan nikmat tu, dia tak nak mati. Jadi sifat tu ada. Tak ya juga. Kalau aku dapat nikmat ni hilang nikmat sebab mati. Jadi kalau boleh jangan mati. Nikmat. Jadi iblis atau syaitan mengkreatkan perkataan mengatakan ini khuldi. Buah khuldi, buah kekal, buah abadi. Bila kamu makan kamu tak mati. Kamu kekal selama-lamanya nikmat-nikmat ni. Jadi makanlah, tak ada apa makan. Ini sebenarnya Allah nak sebagai untuk kamu makan. Tak salah pun. Kalau betul dia salah, minta maaf lah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya pernah tegur seorang Arab. Di negara Arab lah. Masa saya belajar ni. Minum arak. Tegur. Dia kata apa? Inna Allah Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bila aku nak minta maaf, aku minta maaf je lah. Dosa banyak mana pun aku minta maaf selesai. Semua Allah hapuskan dosa. Jadi sekarang ni kau jangan tegur aku. Sekarang ni belum sampai aku nak minta maaf. Aku minum. Lepas tu aku minta maaf. Selesailah. Jadi tanggapan cetek manusia yang mengatakan memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masalahnya kalau tak sempat minta maaf. Dan yang kedua pula betul ke nak minta maaf. Jadi itu sebab Allah sebut pada Rasulullah SAW supaya sampai pada kita sebuah hadis dari riwayat Muslim, hadis yang ke-2175. Apa yang Nabi kata? Tenanglah kamu berdua. Dia antara Syafi'ah binti Huwai. Mereka berdua berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh Bani Adam sesuai dengan aliran darah. Dan aku pula bimbang dihembuskan kepada kamu sesuatu akan kuburkan. Ini hadis berkaitan tentang Nabi berjalan dengan Safiyah. Bila Nabi berjalan dengan Safiyah, Safiyah ajak Rasulullah datang rumah. Siapa Safiyah? Safiyah isi Rasulullah. Safiyah binti Huyai. Dia isi Rasulullah SAW. Dia mengunjung Rasulullah satu tempat. Kemudian ajak bincang, ajak Rasulullah balik rumah. Jadi Rasul teman dengan balik rumah. Dalam perjalanan tu nampaklah orang Ansar, dua orang Ansar. Nampak agak mencurigakan, mengatikan Rasulullah. Rasulullah dengan seorang perempuan. Yalah dalam malam tak nampak. Rasulullah mukjizat, Rasul nampak waktu siang dan malam sama juga Rasulullah. Jadi Rasul nampak dua orang Ansar sedang memperhatikan sepelik. Jadi bila agak curiga, Rasul cepat-cepat pergi cari yang dua lelaki tadi, cerita pada dia. Hai orang Ansar, saudara sebenarnya yang kamu nampak aku tadi bila isiku Safiyah. Safiyah binti Huyai. Aku nak ke rumah ni, nak menemankan dia balik rumah. Itu yang keluar sabda ni. Rasulullah mengatakan, tenanglah kamu berdua. Dia adalah Safiyah binti Huyai. Mereka berdua berkata, Ya Allah, Subhanallah, Subhanallah, Ya Rasulullah, nasib baik Rasulullah beritahu. Sebab apa? Rasulullah kata, ini sifat manusia. Orang Ansar tu dapat bertemu Rasulullah, dapat hidup sezaman dengan Rasulullah, dapat melihat Rasulullah dengan mata kepala sendiri. Terdetik fikiran, Rasulullah ni dengan orang lain ni. Rasulullah ni dah mula berdua-dua dengan perempuan. Jadi Rasulullah tahu. Rasulullah bagi betul dengan keadaan. Cerita sebenarnya. Sehingga Rasulullah kata sesungguhnya syaitan mengalir di tubuh Bani Adam sesuai dengan aliran darah. Mengalir. Aliran darah ni bergerak. Syaitan bergerak ikut aliran darah. Laju darah kita bergerak ni. Dan aku pula bimbang dihembuskan pada kamu sesuatu atau keburukan. Jadi aku bimbang kalau aku tak betulkan balik, habislah. Kamu dah pandang benda buruk dah. Ini sebab tentang manusia, sifat manusia. Sebab tu Allah beritahu tadi tentang manusia ni itulah. Kan? Walaupun orang baik, tapi ada ketika tewas juga dengan bisikan syaitan. Ini syaitan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun di antara kamu kecuali diberikan seorang qarin, pendamping.
Jangan bangga sangat ada pendamping. Tapi memang ada pendamping pun. Apa dia pendamping? Dari kalangan jin. Para sahabat bertanya, termasuk Tuhan juga ke ya Rasulullah? Ya. Dan dia jawab ya. Ya aku juga. Tapi Allah telah melindungiku dari godaannya. Sehingga akhirnya dia masuk Islam. Maka itu dia tak pernah. Sebab itulah. Dia tak pernah menyuruh aku kepada keburukan. Dia menyuruh aku kepada kebaikan saja. Hadis riwayat Muslim. Hadis 2814. Jadi dalam ayat ke-6 Allah sebut minal jinnati wan nas. Jadi ada lagi yang lebih tinggi martabatnya di kalangan jin dan di kalangan manusia. Geng-geng syaitan dia. Allah nak ingat kepada kita bahawa ni ada golongan seperti ini. Ada golongan seperti ini yang di kalangan jin, di kalangan manusia. Yang membantu kerja-kerja syaitan. Yang membantu kerja-kerja iblis. Ada begitu. Kadang-kadang iblis paskan kerja pada manusia. Manusia ni lah, hasut lah, buat fitnah viral yang tak elok lah semua ni. Fitnah orang tu, fitnah orang ni. Orang tak buat apa pun. Orang tu tak buat apa pun dah fitnah dah sampai dah. Tak berlaku apa-apa pun dah ada keluar macam-macam lah. Kan? Jadi sebab tu Nabi kata dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Satu ketika keledai Nabi SAW terjatuh. Lalu aku berkata, celakalah syaitan. Ya, aku berkata celakalah syaitan. Lalu Nabi bersabda, jangan kamu katakan celakalah syaitan. Memang syaitan ni jahat. Tapi kalau berlaku apa, jangan kamu kata celakalah syaitan. Sebab jika kamu mengatakan seperti itu, maka syaitan akan menjadi semakin besar tubuhnya. Dan mengatakan, dengan kekuatanku, aku akan mengalahkannya. Syaitan yang besar dan semakin besar. Celaka syaitan betul besar tu jadi. Kalau kita beri baja kat dia. Jadi dia syaitan kata, aku mesti boleh kalahkan dia. Jadi orang sahabat kita pingat-pingat, ya Rasulullah, apa kita nak kata Rasulullah? Memang benci pada syaitan, tapi apa nak kata? Maka Rasul kata, katakanlah Bismillah dengan nama Allah. Maka dia akan mengecil sehingga menjadi sekecil-kecil lalat. Yang hadis riwayat Ahmad. Ini nak cerita tentang sifat-sifat syaitan. Sifat-sifat iblis dan sebagainya. Jadi cukup sekarang tu lah, tuan-tuan, perempuan, para penonton. Tentang surah An-Nas. Ada dua tingkatan surah An-Nas. Satu ceritakan kebesaran Allah, ceritakan ketuhanan Allah, pemilikan Allah. Cerita lagi tentang musuh-musuh Allah, musuh-musuh manusia. Jadi Allah suruh kita, Allah sampaikan wahyu untuk kita baca. Untuk kita amalkan. Jadikan amalan-amalan. Surah An-Nas boleh jadi penenang jiwa. Boleh jadi menenang jiwa. Jiwa yang gelisah, baca surah ni. Jiwa yang tak tenteram, baca surah ni. 6 ayat saja dalam surah ni. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu saja. Pendek surah ni. Jadi hafal dan fahamkan serta kita dapat amalkan. Sekarang tu insya-Allah ada kesempatan kita bertemu lagi dalam ayat surah yang lain pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.